Jadi hukum ni fardu kifayah. Paling minimum mesti ada 3 orang. Okey lah, maknanya yang tak datang ni tidak berdosa lah. Kerana terangkatnya fardu kifayah tadi. Kalau tak cukup lah, tak ada solat jemaah di sini, maka penduduk yang tinggal di sekitar ni, kerana tak adanya solat berjemaah, maka berdosa. Tidak terangkat lagi fardu kifayah. Sebab tak ada orang sembahyang jemaah. Sini alhamdulillah, setiap waktu ada. Alhamdulillah, tak apa. Tapi bila tiba majlis sekarang ni, majlis ilmu. Majlis ilmu, sepakat ulama mengatakan fardu ain. Empat mazhab. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki, mazhab Hanafi. Empat menuntut ilmu ni wajib. Fardu ain lagi. Fardu ain ni setiap orang yang tidak ada apa-apa uzur lah. Tidak ada uzur syar'i, wajib dulu. Sebab di akhir umat Islam akhir zaman ni banyak yang meninggalkan majlis ilmu. Bila ada majlis ilmu, cabut balik. Dia meninggalkan kefarduan. Sikit lagi kan dah nak isya kan, baru datang balik. Seorang-seorang datang, penuh. Selalu macam tu lah di mana-mana pun. Kalau ada uzur tak apa. Nak ambil anak tuition, tak apalah, pergi lah. Nak hantar isteri bekerja, pergilah. Tak ada apa, tak ada masalah. Bagi tak ada uzur. Yang tak ada uzur ni, yang saja-saja balik ni. Yang ni. Dalam ramai-ramai balik tu, mesti ada yang balik lah. Tak penting ilmu ni. Kalau Aisyah datang balik. Itu Jadi maknanya kita kena betulkan tasawur Islam kita. Menuntut ilmu ni wajib. Dan orang yang datang menuntut ilmu ni pula, tuan-tuan, besar ganjaran dia. Diampunkan segala dosa-dosa dia yang lalu. Nabi menyebut, maksud dia Nabi menyebut sesungguhnya orang yang ada dia ma min 'abdin yatlubul ilma illa kafara ma qablahu. Barang siapa yang hadir majlis ilmu secara istiqamah, maka sesungguhnya illa kafara ma qablahu. Allah hapuskan dosa-dosa dia yang lalu. Terutamanya dosa-dosa kejahilan. Kita bila tak menuntut ilmu, tuan-tuan, kita jahil. Maka sebab itulah menuntut ilmu ni wajib. Kerana bila wajib, barulah kita faham agama kita. Baru kita faham selok-belok ketaatan kita kepada Allah bagaimana. Nak ibadat, nak semayang macam mana. Semua dia ada ilmu dia. Maka sebab itulah kita duduk di sini dan tuan-tuan, alhamdulillah. Kerana dipilih oleh Allah, duduk sebentar. Sikit lagi 8.30 dah masuk Isya. Sekejap. Jadi tuan-tuan yang ada dalam majlis ilmu ni, besarlah ganjaran dia. Dan Nabi juga menyebut, orang yang menuntut ilmu ni, darjat dia hampir dengan darjat para Nabi. Nabi sebutlah hadis, aqraban nasi. Aqrab ni apa? Hampir. Aqraban nasi, hampirnya manusia, min darajatin nubuwah. Hampirnya manusia itu dengan darjat para Nabi. Dengan dua ciri, dua perkara. Pertama, ahlul ilmi, menjadi ahli ilmu. Yang kedua, ahlul jihad, menjadi ahli jihad. Jadi kita nak jadi Nabi tak boleh, tuan-tuan. Pertama, kita bukan orang Arab. Bahasa Arab pun kita tak berapa mahir. Tapi darjat kita boleh hampir dengan Nabi. Boleh hampir dengan darjat Nabi dengan dua perkara, iaitu menjadi ahli ilmu dan yang kedua, ahli jihad. Siapakah ahli ilmu? Orang yang datang majlis ilmu lah. Tuan-tuan yang istiqamah datang mengaji, tuan-tuan adalah ahli ilmu. Jadi tuan-tuan rajin datang, mana darjat tuan-tuan hampir dengan darjat para Nabi. Allah besar. Itu yang pertama. Yang kedua, iaitu menjadi ahlul jihad. Orang yang memperjuangkan agama, mempertahankan agama ni. Inilah darjat dia hampir dengan darjat para Nabi. Kenapa darjat kita hampir dengan darjat para Nabi?
Sebab dua yang saya sebut tadi, ciri tadi, ahlul ilmi dengan ahlul jihad adalah kerja Nabi. Adalah kerja para Nabi. Nabi yang pertama menyebarkan ilmu. Itu tugas Nabi. Dia besarnya peranan tu bila Nabi buat, kita pula hadir majlis ilmu, sampaikan ilmu. Itu tugas Nabi. Yang kedua, tugas Nabi mempertahankan Islam. Melaksanakan perintah Allah. Itu dia namakan ahlul jihad. Sebab itulah tuan-tuan, kalau boleh janganlah tinggal majlis ilmu ni. Yang pertama tadi yang saya sebut, diampunkan dosa-dosa dia yang lalu. Allahu Akbar. Dia alhamdulillah tuan-tuan, malam ni tak ada tajuk apa-apa. Tajuk dia umum je. Apa yang saya teringat, sebutlah. Okey. Jadi untuk malam ni mengganti orang ke? Siapa? Memang kosong? Yang ganti orang. Hari ni pula hujan, tak ramai orang. Tak apa. Jadi pentingnya majlis ilmu ni tuan-tuan, sekadar peringatan bersama. Hari ni, malam ni tazkirah je lah. Peringatan bersama. Tazkirah ni maksud dia majlis ilmu pendek. Tak ada tajuk yang khusus. Majlis ilmu pendek. Maknanya saling ingat, mengingat. Tazkirah ni ingat-ingat. Allah sebut dalam surah Al-A'la. Surah Sabbihisma Rabbikal A'la. Apa dia? Dia kata apa? Fadzakir in nafa'atiz zikra. Berilah peringatan. Kerana peringatan itu baik bagi kamu. Allah kata. Sayazakkaru man yakhsha. Bagi orang yang takut kepada Allah sahajalah yang mau mendengar tazkirah. Jadi mudah-mudahan pada malam ni kita di antara orang yang takut kepada Allah, maka kita datang mendengar tazkirah. Sayazakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa. Allahu Akbar. Apa maksud dia? Maka celakalah bagi orang yang tidak mau mendengar tazkirah. Allah sebut celaka. Ashqa tu, tuan tengok dalam handphone ke, dalam Quran ke, ashqa tu celaka. Ini Allah sebut. Siapa dia? Orang yang enggan mendengar tazkirah. Saya zakar man yakhsha, maka orang yang takut kepada Allah saja yang mau mendengar. Wa yatajannabuhal ashqa, mereka yang tak mau mendengar tazkirah, mereka adalah celaka. Allazi yaslan narul kubra. Kita selalu baca surah Sabihis kan? Sekali lagi kita nak masuk bulan Rejab. Berapa hari lagi? Rejab, dah lepas sejak Rejab Syaban, itu dah Ramadan. Ramadan kita solat tarawih. Solat tarawih bila kita sembahyang sunat witir, kita akan baca surah Sabbihis Rabbikal A'la. Allazi yaslan narul kubra. Orang yang tak mau mendengar tazkirah ni, mereka ni akan dibakar di dalam api neraka. Narul, nar ni api, narul kubra. Kubra ni apa? Besar, api yang besar. Allahu Akbar. Orang yang tak mau mendengar tazkirah ni saja-saja balik. Malaslah aku dengar. Baik aku makan rumah, makan tengok TV. Kalau ada isyak aku datang. Tak boleh. Hukum dia kalau dia tahu lah ada majlis ilmu, wajib hadir. Kecuali lah tak ada. Ataupun kita ada urusan. Jadi allazi yaslan narul kubra, maknanya mereka ni dibakar dalam api yang besar. Guna balik ayat dia. Summala yamutu fiha. Mereka bila dah bakar, summala yamutu fiha, mereka yamut ni mati, tak mati. Summala la yamut ni tak mati. Summala yamutu fiha wala yahya, tak hidup pula. Tuan-tuan bayang orang yang dibakar dalam api neraka ni, nak kata mati, badannya bergerak lagi. Menguit. Ni api neraka ni, bukan api dunia. Menguit. Nak kata mati, badan bergerak. Nak kata hidup, rupa dah tak ada rupa orang dah. Dah hitam legam. Kena bakar api neraka. Allahu Akbar. Siapa dia? Sengaja meninggalkan tazkirah. Jangan tuan-tuan Jadi saya mengingatkan diri saya sebenarnya. Ada majlis ilmu datang. Sebab itu orang yang dalam musafir kan, kita kadang-kadang pergi musafir kan, pergi Kuala Lumpur ke, singgah masjid ke, disunatkan duduk sebentar.
Nabi sebut, idza maratum bi riyadil jannah. Apabila kamu berada di dalam taman-taman syurga. Faqulu khairan. Tunggu bi jannah farta'u. Duduk sebentar. Lalu sahabat bertanya, apakah dia Raudatul Jannah? Lalu Nabi sebut, majalisul ilmi. Sehingga orang yang bermusafir pun memang dia tak wajib untuk ilmu ni. Tapi kalau ada majlis ilmu, tunggu sekejap. Nak tahu tajuk apa ustaz dia nak ngajar ni. Dengar sekejap. Oh, dia ngajar bab fiqh contoh. Dah tahu pergi. Tak apa. Disuruh tunggu sekejap. Jangan terus cabut. Memanglah kita tak ada wajib, tapi adab dia bila ada majlis ilmu, guru dah duduk di depan, tunggu sekejap apa ustaz dia dah ngajar. Oh, bab haji. Dah dengar beberapa pembukaan dia bab haji. Pergi. Tapi yang kita yang bukan musafir ni wajib dengar. Kalau sengaja balik berdosa lah. Dan kita pula tak boleh pilih guru-guru. Siapa mengajar, menyampaikan ayat-ayat Allah, wajib dengar. Jangan aku tak suka ustaz ni. Aku suka bersembang. Balik. Tak boleh. Ambil yang baik je. Aku suka ustaz ni, bagus. Tak apalah, kita tak boleh pilih guru sebenarnya. Siapa yang mengajar, menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan hadis-hadis Nabi, wajib dengar. Jadi mereka dibakar, allazi yaslan narul kubra, dibakar api yang besar, thumma la yamutu fiha, mereka tak mati. Dah bakar tak mati. Pasal apa? Tangan dia bergerak lagi, menguih lagi. Wala yahya, tak hidup. Qad aflaha man tazakka, maka beruntunglah orang yang mau mendengar tazkirah. Tuan-tuan ni di antara orang yang mau dengar pengajian. Teruskan. Itulah di antara kelebihan orang yang datang untuk ilmu. Boleh tuan cuma dalam sedikit tazkirah ni saya tengok tadi masa solat tadi, tuan-tuan sebutan amin, tuan-tuan tak berapa kuat. Amin. Sunnah dia menyebut amin dengan kuat. Nabi sebut, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qara'a waladdallin qala amin rafa'a sautahu. Nabi ketika menyebut waladdallin, lepas itu qala amin. Nabi menyebut amin, rafa'a sautahu. Maksudnya apa? Nabi meninggikan suara dia, mengangkatkan suara dia, kuat. Jadi sunnah menyebut amin ni kuat. Banyak tempat saya mengajar, kuatlah, sini rasa kekok pula, perlahan pula. Tapi tengok banyak tadi, apa ni, bangsa apa ni? Bangla. Amin keluar. Jadi, maknanya kena kuat sunnah. Dan menyebut amin yang kuat itu, sebenarnya sunnah Nabi satu. Kemudian dia digeruni oleh musuh-musuh Islam. Musuh Islam, dia akan rasa takut bila umat Islam solat, bila menyebut amin. Cukup takut. Terutamanya orang Yahudi dan Nasrani. Cukup takut bila umat Islam solat menyebut amin. Jadi amin kena kuat. Boleh? Aisyah kan nak tengok si kuat. Sunnah dia kuat. Sunnah kalau kuat suara. Kalau tak kuat, dia makruh. Sunnah lawannya makruh. Wajib lawannya haram. Kalau buat haram, lawannya wajib. Buat makruh, lawannya sunat. Buat sunat, lawannya makruh. Jadi bila meninggikan suara itu sunnah Nabi tak pernah tinggal. Kalau kita perlahan, jadi makruh. Jadi dalam semayang ni tuan-tuan, kita banyak buat benda-benda yang makruh. Kalau boleh elakkanlah. Makruh ni maksudnya apa? Buat tak dapat pahala. Jadi kalau tuan-tuan perlahan tadi, amin, perlahan, tak dapat pahala. Kuat amin. Apa makna amin? Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Makbulkanlah doa kami. Itu maksud dia. Dan apakah doa-doa orang Islam? Orang Islam doa apa? Terutamanya orang Palestin, apa doa dia? Dia akan doa, Allahumma alaika bil Yahudi wan Nasara wa man wallahum. Ya Allah, kau hancurkanlah Yahudi dan Nasrani dan kuncu-kuncunya. Itu doa orang Palestin. Masih orang semayang. Kemudian kita bilang, amin, kuat. Ya Allah, perkenankanlah doa kami. Kalau oleh Allah perkenankan doa kita, masa semayang, amin tadi, apa jadi? Yahudi dengan Nasrani hancur. Itu musuh Islam cukup takut. Boleh? Sunnah dia kuatkan. Amin.
Boleh jadi mungkin kita tak tahu tapi sekarang ni dah tahu. Saya tengok sebenarnya nama yang mengajar bab semayang ada 2 orang ustaz mengajar. Ustaz Ibnu Abbas kan. Dia mengajar qaul tam. Saya pun mengajar qaul tam juga. Banyak tempat. Kemudian Ustaz Najmi mengajar juga masalah imam dan makmum. Mungkin ustaz tersebut kot, mungkin kita tak perasan. Jadi kuatkan amin. Satu. Yang kedua, oleh kerana kita ni di Malaysia ni mazhab yang kita amalkan arahan daripada JAKIM adalah mazhab Syafi'i, betul? Jadi kita ikutlah. Sebenarnya mana-mana mazhab pun boleh, tapi oleh kerana di Malaysia ni arahan daripada pemerintah Majlis Agama Islam guna Syafi'i, kita guna Syafi'i lah. Di antara Syafi'i ni bila iqamat dia berbeza dengan mazhab lain. Yang kita buat selama hari ni mungkin tak berapa ikut lah. Tapi boleh, tak ada masalah. Terbaik ikut Syafi'i. Apa dia? Masa iqamat, bacaan dia bacaan kembar dua. Okey, iqamat. Kalau kita buat macam mana? Allahu Akbar. Baca dua, kembar dua. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kembarkan yang tu. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Dua juga. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Dua juga. Allahu akbar. Dua juga. Yang akhir baru satu, la ilaha illallah. Yang ujung tu satu. Itu mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah. Yang selama ini kita buat boleh tak? Boleh. Cuma tak ikut Syafi'i lah. Macam mana? Allahu akbar. Itu betul lah. Yang kedua tu, asyhadu an la ilaha illallah, satu je. Itu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, satu juga kan. Kita tak sambung kan. Terbaik sambung. Sambung tu tak ada perkataan wow apa pun tak ada. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi bacaan ni kembur-kembur lah. Walaupun perkara ni sunat je, tak apa, elok lah kita buat. Boleh? Terbaik kita ikut Syafi'i lah. Dan di antara yang saya perhati tadi lah, dalam semayang tuan-tuan selalu saya tegur, pergerakan imam dengan makmum tidak boleh sama, tak boleh serentak. Mungkin ustaz lain dah beritahu dah. Kerana ada hukum di situ. Jadi macam mana nak bergerak? Apabila imam sedang bergerak, makmum diam. Makmum jangan bergerak bila imam bergerak. Apabila imam dah diam, barulah makmum bergerak. Itu kaedah. Sebab itu dalam hadis Nabi sebut, idza kabbara imamu fakabbiru. Apabila imam telah bertakbir, baru kamu takbir. Wa idza raka'a farka'u. Bila imam telah rokok, baru kamu rokok. Wa idza sajada fasjudu. Bila imam telah sujud, baru kamu sujud. Jadi ada perkataan telah tu. Telah takbir, telah rokok, telah sujud. Bila sebut telah ni, siapa buat? Siapa buat dulu? Imam. Imam buat. Bila imam dah lengkap dah rokok dia, ataupun takbir dia, sujud dia, baru kita pula buat. Jangan semasa dia bergerak, kita pun bergerak. Kerana ada hukum tuan-tuan, bila imam bergerak, makmum bergerak dan serentak. Kalau kita buat sekali, dalam kitab Qaul Tam ada, di sini ada beli kitab Qaul Tam. Ada kan? Macam ni kitab ni, ada kan? Ada dalam ni sebut. Kalau sekali tersambung imam, maka hilang pahala jemaah. Sebab tu kita, kenapa hilang? Sebab menyalahi hadis Nabi. Idza kabbara imamu fakabbiru. Bila imam telah bertakbir, baru kamu takbir. Imam takbir kan? Allah, maksud Allah tu makmum diam. Diam, jangan kat. Sebab imam belum masuk sembahyang. Bilakah imam masuk sembahyang? Setelah disebut bar. Selagi Allah belum, jadi makmum diam. Allahu belum, imam belum masuk lagi. Allahu belum lagi, dia belum sebut bar ni. Allahu akbar. Allahu akbar. Dia dah pegang tu, dah sebut bar. Sedetik lepas tu, barulah kita pula Allahu akbar. Bagi imam masuk sembahyang dulu, baru makmum pula masuk. Jangan serentak. Dalam takbiratul ihram tuan-tuan, kalau serentak, habis. Batal sembahyang. Dalam kitab dia sebut.
Takbiratul ihram ni sangat tegas. Sekali sama ataupun mendahului terus batal. Sekali buat. Dia ada dia punya perkara-perkara dia. Jadi kalau boleh tunggu imam tunggu imam. Imam rakaat, wa idza raka'a farka'u, bila imam telah rakaat baru kamu rakaat. Bila imam rakaat maksudnya imam dah diam, masa dia bergerak tunggu dulu. Allahu akbar, dia rakaat dah diam. Bar panduan dia bar. Lepas bar imam tu baru makmum bergerak. Allahu akbar. Imam bergerak, makmum diam. Imam diam, baru makmum bergerak. Dan inilah kisah yang disebut dalam kitab. Kisah apa? Kisah sahabat dan Rasulullah semayang. Dalam riwayat ketika Rasulullah sujud, Allahu akbar, 7 anggota sujud Nabi itu berada di atas sejadah. Ketika itu sahabat menceritakan, kami sahabat semua berdiri, sahabat semua berdiri. Nabi dah sujud dah. 7 anggota sujud Nabi dah berada di sejadah Nabi. Sahabat semua berdiri. Sedetik lepas Nabi kata Allahu akbar, Nabi dah diam, baru sahabat turun Allahu akbar. Masa Nabi bergerak, sahabat tak bergerak. Bila Nabi dah diam, baru sahabat turun. Satu riwayat. Riwayat yang kedua, ketika Nabi bangkit daripada sujud yang kedua, naik rakaat yang kedua. Nabi akan terus berdiri sujud kedua, Allahu akbar. Nabi berdiri. Sahabat menceritakan dalam kisah tu, kami sahabat semua sujud lagi. Sujud lagi, tak angkat kepala pun, sujud ni. Nabi dah tegak dah. Allahu akbar. Nabi dah tegak. Jadi pengajarannya apa? Apa kita nak ambil? Pengajaran dia, pergerakan imam dengan makmum tak boleh sama. Imam bergerak, makmum diam. Imam diam, baru makmum bergerak. Boleh Dari semayang tadi, kita tengok adalah beberapa orang. Imam naik daripada tahiyat awal. Tahiyat awal terus berdiri. Masa imam bangkit Allah, makmum pun bangkit juga. Jadi dah sama. Bila sama sekali, tuan-tuan, semayang tak batal. Cuma pahala jemaah hilang. Berapa darjat pahala jemaah? 27. Tak dapat. Habis dapat berapa? 1. Padahal masa di semayang tadi, usalli fardu maghribi salasa raka'atin ma'muman. Sebut ma'muman. Tapi dapat 1. Kerana menyalahi imam seperti yang disebut dalam kitab. Boleh Sebab kita dulu mungkin kurang lah guru mengajar buat semayang ni. Tak sentuh-sentuh. Tapi kita dah tahu sekarang ni. Jagalah. Tuan-tuan nak soalan tanya, boleh tanya. Ada nak tanya? Ada? Nak tanya? Ya. Allah. Bagus. Okey. Bagus. Dalam kitab Nabi mengangkat takbir 3 cara je. Mungkin ustaz-ustaz lain dah terang. 3 cara Nabi angkat takbir. Pertama, angkat separah bahu. Kedua, angkat separah telinga. Ketiga, ibu jari sentuh cuping telinga. Itu mazhab Syafi'i lah. Jadi bila angkat tangan tu, tapak tangan menghadap kiblat. Itu sunnah ni. Bukan macam ni. Allah, kita macam ni. Jadi makruh. Jangan buat macam ni Macam ni. Macam orang serenda. Angkat tangan. Macam ni serenda. Sembahyang ni serenda ke Allah. Jangan buat macam ni. Jangan macam ni. Ada orang macam ni. Allah. Angkat menghadap siling pula dah. Kau menghadap siling, menghadap kiblat. Macam ni. Jadi Allahu akbar. Okey, jadi 3 cara separah bahu, jadi agak-agak lah. Allah. Ini kalau tuan-tuan biasa buat lah. Boleh buat. Allahu akbar, separah bahu. Kedua, tinggi sikit. Separah telinga. Tinggi sikit. Allah. Tapak tangan menghadap kiblat. Allahu akbar. Boleh. Dan yang ketiga, saya ikut yang ketiga, iaitu mazhab Syafi'i. Ibu jari sentuh cuping telinga. Jadi Allahu akbar. Macam muslimat susah sikit pakai telekong. Rapat-rapat lah. Allahu akbar. Boleh. Tapak tangan menghadap kiblat. Jadi jangan buat macam ni. Banyak yang saya tengok dia tak ikut dalam kitab, ikut suka hati. Ikut orang buat. Macam mana? Allah. Dari belakang angkat macam tu. Ni tak ada. Kalau buat juga makruh. Angkat tangan tu sunat je. Bukan wajib. Sunat. Tapi buatlah betul-betul. Bila sunat, baru dapat pahala sunnah. Ada yang macam ni. Ada transit. Allahu akbar. Ada transit pula dah.
Allah. Mana ada transit? Terus ya Allah. Kita pegang ini. Allah. Ni tak ada. Habis mana ikut? Ikut-ikut lah. Orang tu buat macam tu. Aku ikut lah. Dia ikut-ikut mana boleh? Kena ikut apa yang ada dalam kitab. Ada yang malas apa punya? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gitu kan? Dah tapak tangan menghadap ke bawah. Jadi makruh. Sembahyang tak batal. Sembahyang sah. Tapi buat benda yang tak ikut. Tak ada ilmu kan. Jadi kalau boleh tu, ilmu ni penting. Ilmu ni penyuluh kehidupan kita. Membetulkan kehidupan kita. Terutamanya ibadat-ibadat kita. Ada ilmu mesti buat betul. Dan ikut ilmu yang ada dalam kitab. Jangan ikut orang. Ada setengah tu. Imam hebatlah. Bukan imam, ustaz. Imam, ustaz selebriti. Oh, terkenal lah. Dia sembahyang. Tengok tak ikut kaedah. Masa dia berdiri, kaki macam tu. Dalam sunnah, kaki tak boleh berdiri macam ni tuan-tuan. Makruh ni. Pasal apa? Sebab jari kaki tak menghadap kiblat. Ujung ni enggak ada sana. Ujung ni enggak ada situ. Patut menghadap kiblat. Patut macam ni. Macam ni. Ni betul. Betul Nabi sebut dalam hadis. Betul. Yastaqbilu sallallahu alaihi wasallam bi atrafi asabi'il qiblatan. Nabi ketika nak solat, ketika Nabi berdiri lebih kurang sejengkal dan jari kaki Nabi lurus menghadap kiblat. Macam ni. Jadi tuan-tuan tengok kaki sendirilah. Dalam pengamatan saya tak ramai yang buat macam ni. Dia buat macam mana? Macam tu, capang. Yang ni makruh. Itu pun. Jadi bila kita buat banyak benda makruh, tuan-tuan, kualiti sembahyang kita turun. Jadi kita tak nak kalau boleh kualiti sembahyang. Lagi lama belajar bab sembahyang, kualiti sembahyang lagi baik, lagi tinggi. Solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 100% tepat. Kerana siapa didik Nabi solat? Nabi solat siapa didik? Malaikat Jibril. Malaikat yang mendidik Nabi solat. Sahabat pula berapa peratus? 99%. 99 tu 1% lah. Siapa ajar? Nabi ajar. Nabi ajar sahabat solat. Kita ni, umat akhir zaman, berapa peratus kakak? Haji dia bagi berapa? Peratus umat Islam semayang akhir zaman ni, berapa peratus? Nabi 100%. Sahabat 99%. Kita ni, umat akhir zaman, berapa peratus nak bagi? Okey, saya sokong. Ada 80? Ada. 80% tak ada. 70 pun tak ada. 90 lagi lah tak ada. Haji kata 50 betul. Saya sokong. Itu pun mujur bagi 50. 50 tu kalau periksa 50% tu cukup makan. Kalau 40 dah fail. Merah report kad. Kalau 40. Pasal apa 50 sikit separuh daripada Nabi. Nabi 100%. Kita dapat separuh. Separuh daripada Nabi. Sebab banyak benda-benda makruh yang kita buat. Jadi kalau boleh jangan buat benda makruh lah. Makruh ni dia ikut-ikut ya. Berdiri tadi kan? Berdiri. Dia ada capang. Jangan. Lurus. Imam sebaiknya sebelum mula sembahyang sebut, tuan-tuan, luruskan saf rapat-rapat. Itu sunnah. Menyebut luruskan saf rapat-rapat di antara 4 sunnah yang terbesar dalam solat berjemaah. Ada 4 sunnah terbesar, tuan-tuan. Pertama, melaungkan azan. Sebab tu, dari imam sebut, masuk waktu, azan. Memang terbaik bagi peluang azan. Bila masuk waktu, baru sunnah. Jangan dah pukul 9 baru azan. Tak payahlah. Pukul 9 tak payah. Masuk waktunya, bunyi jam, azan. Jadi ustaz kalau ada pun, bagi peluang. Ataupun Tok Bila kata, ustaz, saya nak azan. Kalau ustaz tu bagi, azan lah. Tapi kalau ustaz dia kata, tak payahlah, saya nak habis dah. Tak payahlah. Jangan, ustaz tak bagi, saya nak juga azan. Janganlah. Dia tak bagi, tak payahlah. Sebab sunat dia. Tapi terbaik bagi sunnah dia. Iaitu melaungkan azan bila masuk waktu. Yang kedua, melaungkan iqamat. Masjid surau buat kan. Kalau kita sembahyang berjemaah di rumah dengan anak-anak, terbaik suruh anak iqamat. Kamu iqamat. Ayah dia imam kan. Iqamat. Sunnah. Jangan tak buat. Okey, itu yang kedua iaitu melaungkan iqamat. Yang ketiga tadilah meluruskan saf. Sebut tuan-tuan, luruskan saf rapat-rapat. Jadi imam terbaik melihat makmum dia. Jangan imam tengok kiblat. Ada setengah imam dia tak berani tengok makmum dia tengok kiblat. Tuan-tuan luruskan saf, dia tengok kiblat. Jangan ngadap sebab sunnah dia Nabi menghadap.
Apa kelebihan dia? Kelebihan menghadap makmum ni. Banyak kelebihan dia. Pertama dia nak tengok belakang dia tu, siapa ada? Oh, ada imam dua, ada bilal ketiga, ada imam haji tu, ada haji ni. Jadi kalau berlaku apa-apa dekat imam, imam batal, terkeluar angin, yang belakang ni ganti. Dia tengok belakang dia. Kalau lah belakang dia ni ada budak-budak muda. Budak-budak sekarang dia tak tahu dia suka duduk belakang imam. Memang duduk belakang imam ni pahala dia besar. Rebut duduk belakang. Kita nampak, ada dua orang budak ni faham ke? Kita boleh pindahkan imam tadi. Adik dua orang boleh tak duduk belakang? Imam tadi. Bagi haji. Haji, imam nombor 3, mari duduk sini. Sebab bila apa-apa berlaku, jadi mana ni? Yang ni kena ganti. Imam lupa ayat. Belakang ni lah. Kau ingat? Subhanallah, imam tu silap ke apa ke? Orang belakang. Itu bila kita tahu, bila kita tengok imam. Bila kita menghadap makmum. Yang kedua, imam bila dia nak semayang, dia jangan memanjang-manjang kebacaan dia. Kalau dia tengok, ada orang duduk di kursi. Ada muslimat bawa anak. Ada orang tua bawa tongkat, contoh. Bila dia tengok, dia scan makmum, scan. Ada orang berbagai-bagai lapisan. Jadi kalau dia jadi imam, jangan banyak-banyak. Ringkas-ringkaskan. Itu hikmah dia melihat makmum. Kalau tak ngadap makmum, duduk depan, dia tak tahu apa benda kat belakang. Boleh Di antara hikmah dalam sembahyang ni, banyak kelebihan dia. Ya. Ya, wajib. Betul? Tuan-tuan kalau rajin dengar kuliah asal-asal tu, memang bagus. Di antara Nabi sebut hadis dia, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zami. Itu hadis Nabi. Iaitu aku diperintahkan untuk sujud dengan 7 anggota. Sab'ati itu 7. A'zami itu anggota. 7 anggota mesti berada pada sejadah. Pertama, 2 jari kaki yang dilipat. Jari kaki kena lipat, perempuan, tuan-tuan. Jangan dipacak. Ada orang sujud, jari pacak. Bila pacak, perut jari kaki dia tak kena pada sejadah. Dia kena lipat. Jangan dipacak. Ataupun kalau ke belakang, lagilah teruk. Dia tak lipat langsung ke belakang macam tu. Batal. Ikut syarat, kalau tak lipat, maka batal sembahyang. Tak cukup 7 anggota. Jadi mesti jari kaki kanan lipat, jari kaki kiri lipat. Dah berapa? 2. Kemudian 2 lutut. Masa sujud 2 lutut. Dah 4. 2 tapak tangan atas sejadah, dah 6, dan 1 dahi. Hidung sunat. Kalau kena sejadah lagi baik. Ya? Ada soalan? Boleh? Jadi maksudnya kalau lipat tak sah, kecuali kalau tak lipat tak sah. Ataupun terbalik ke apa ke, kecuali yang uzur. Uzur buatlah macam mana, apa yang dia boleh buat. Allah tak paksa orang yang uzur Okey, bagus. Dah sebut ayat akhir tadi, tuan-tuan. Saya tengok tadi, bila kita tengok, kita first time sembahyang, tengok macam mana sini orang sini sembahyang. Bila imam kata assalam, Allah semua dah paling lah. Jangan tuan-tuan bila assalam Allah paling. Kita tengok yang tadi lah, yang tak tahu yang Bangla dia buat macam tu kan. Dan kita bukan terikut, yang bukan Bangla pun pusing juga. Dia pusing juga. Sebab bila salam tu maksudnya apa? Salam tu nak keluar sembahyang. Bila nak keluar sembahyang, bagi imam keluar dengan sempurna. Salam ada 2 kan? Tunggu habis kedua-dua salam. Baru kita salam. Jangan imam salam pertama, Assalamualaikum warahmatullahi, kita pun salam. Hukumnya boleh? Boleh. Tapi kita rugi. Apakah kerugian dia? Bila kita salam pertama, kita dah keluar sembahyang. Sedangkan imam ada salam kedua. Kita pun ada salam kedua juga. Masa imam salam kedua, kita mendengar salam imam yang kedua, bila kita dah keluar sembahyang, pahala dia kurang. Jadi terbaik tunggu, dengar dulu salam imam kedua-duanya, lepas tu barulah kita salam. Jadi imam kata Assalamualaikum warahmatullahi. Syafi'i nak berpaling tu ketika menyebut warah. Jangan kalau mazhab lain Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum, dia pusing je. Tapi Syafi'i tak. Syafi'i ketika menyebut warah baru berpaling. Jadi yang betulnya Syafi'i Assalamualaikum warahmatullahi. Pusing 90 darjah. Macam mana nak tahu 90 darjah? Orang belakang nampak pipi imam. Itu sunnah. Nabi kalau salam, sahabat suka duduk sebelah kanan. Bila Nabi salam, sahabat tengok, nampak pipi Nabi.
Sahabat cukup suka tengok wajah Nabi. Pipi Nabi ni putih kemerah-merahan. Sahabat suka tengok. Yang duduk sebelah kiri pula, bila Nabi salam sebelah kiri, Assalamualaikum warahmatullahi. Sahabat tengok, nampak pipi Nabi. Mana bagi nampak lah. Mana 90 darjah. Itu sunnah. Kita ni kedekut sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makmum belakang tak nampak mana pipi imam. Sikit sangat palingnya. Jadi makruh. Kalau paling sikit makruh. Dia kuat sikit. Assalamualaikum warahmatullahi. Agak-agak belakang nampak pipi. Kalau makmum tuling, nampak pipi Nabi dah awal. Jadi pusing kepala sahaja. Dada jangan. Dada kalau lari daripada menghadap kiblat boleh terbatal sembahyang. Jadi kepala jangan macam ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Dada pun pusing sekali. Ini boleh batal. Sebab menghadap kiblat tu syarat sah. Ada berapa syarat sah dalam sembahyang? Banyak. Menghadap kiblat, bersih daripada najis, dah masuk waktu, kan? Baru boleh sembahyang. Kalau belum waktu sembahyang tak sah. Kemudian dalam sembahyang pula adanya tamak ninah, kan? Tamak ninah tu apa? Diam anggota badan, syarat sah, jangan goyang, tak ada diam langsung, batal. Boleh. Jadi salam tadi kat tangan. Okey, kita jawab selepas azan. Kita jawab selepas azan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. 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 Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatul qa'imah. Ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu al-maqama mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
Baik, sikit lagi. Jadi bila adanya laungan azan, maka adalah bacaan-bacaan yang makmum kena doakan. Kena jawab apa yang Tok Bilal sebut. Jadi sunnah. Bila kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, makmum buat apa? Ikutlah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sunnah. Bila ada laungan azan, baru kita sebut. Kalau tak ada azan, tak ada sunnah. Itu imam bila kita hayya 'alas solah, apa doa kita? La haula wala quwwata illa billah. Terbaik baca. Itu sunnah. Itulah kelebihan bila dilakukan azan, dan banyak kelebihan azan ni. Pertama, Allah jauhkan daripada gangguan syaitan. Dia dengar azan, syaitan kalau ada kat sini cabut lari. Dia akan lari sejauh mungkin, dah tak dengar baru dia berhenti. Dan azan pula kelebihan dia adalah syiar Islam. Syiar Islam ni azan, melaungkan azan. Nak tahu satu tempat tu ada orang Islam ataupun tidak, dengar ada azan tak? Oh, ada azan. Mana ada orang Islam? Ada syiar Islam. Dan azan pula dijauhkan daripada sebarang malapetaka. Sebab itu kalau angin kuat, ribut ke apa, kilat ke apa, azan. Banyak berlaku bila angin tiup kuat, angkatnya kemah, kita lupa azan, pegang kemah, azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyak kisah-kisah bila kita azan, angin puting beliung, lari tempat lain. Kerana itu jaminan daripada Allah, bila dia laungkan azan, tempat itu akan jadi aman dan tenteram. Di sekolah, kadang-kadang ada apa? Histeria kan? Histeria kalau solat asrama, azan. Warden patut azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab yang jadi histeria tu syaitan banyak. Bila azan, cabut lagi. Di antara kelebihan azan. Dan azan pula, bila azan, sejauh mana suara dia pergi, bila dia azan, guna mikrofon, suara dia sampai ke bukit, suara dia sampai ke sungai. Sejauh itulah, sebanyak itulah, diampunkan dosa-dosa bagi muazzin. Dengan syarat ikhlas lah, dengan tak ikhlas. Diampunkan. Bila dia azan, suara dia pergi kat pokok. Monyet ke binatang kat pokok semua dengar. Itu sebagai bukti. Dan monyet mendoakan, ya Allah, ampunkanlah Tok Bilal ni, azan ni, aku dengar, dah hutan apa aku dengar juga. Sungai begitu juga, bila azan sungai, ikan di sungai mendengar laungan azan para Bilal. Diampunkan dosa, ikan mendoakan. Itu sebut dalam hadis. Itu sebut dalam hadis. Maknanya terbaik azan. Okey, tadi bila salam, bila pusing kepala, sapu kepala itu tidak ada dalam sunnah, tak ada. Bila dia salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tak habis. Azan kalau nak sapu muka, bolehlah sapu muka, sebab dah lepas sembahyang. Bila dah selesai kedua salam, sebenarnya tak ada apa dah habis dah. Biar orang sapu muka tak apa. Tapi nak kata ada Nabi kata sapu kepala tu, tak ada. Tak ada. Ini di mananya dah salam tu dah lah. Aku nak pegang sapu muka, boleh lah, tak ada apa. Boleh? Ya. Okey, hukum ni tak boleh. Melintas depan orang sembahyang, Nabi sebut dalam hadis dia, kalau dia tahulah dosa lalu depan orang sembahyang, dia sanggup tunggu 40. Hadis tu macam ulama macam tergantung. Jadi ulama kias 40 apa? 40 minit ke? 40 saat ke? Sanggup tunggu. Kalau orang tengah sembahyang, kita tak boleh lalu depan orang sembahyang. Sebab Nabi kata, orang tengah sembahyang, bila kita lalu, bila lalu depan orang sembahyang tu, dia adalah syaitan. Syaitan. Kita tak boleh lalu orang sembahyang kalau para muslimat sembahyang di rumah, kan, main rumah. Beritahu ke anak-anak, jangan lalu depan ibu tengah sembahyang ni. Nak lalu depan, letak kerusi ke, letak beg ke, lalu depan beg. Kena beritahu, dia nak anak lari-lari depan kita sembahyang. Itu tak, Nabi larang lah. Kau tahulah dosa dia, sanggup tunggu 40 dalam hadis tu. Jadi ulama kias 40 apa? 40 hari ke 40? Sanggup tunggu kerana dosanya lalu di depan orang sembahyang. Lepas itu di negara Arab, di Mekah, Madinah. Kalau kita tak tahu, kita bila nak lalu depan Pak Arab sembahyang, Pak Arab akan tahan. Mesti tahan kuat-kuat. Kita tak nampak, kita pula jemaah Malaysia tengok Pak Arab letak tangan ingat kan nak salam. Dia salam tak? Bukan salam. Pak Arab tahan jangan lalu depan orang sembahyang. Jadi kalau boleh janganlah. Kalau boleh nak keluar, macam mana nak keluar? Kena keluar ke belakang. Jangan lalu tepi, ya.
Ya. Ya. Ya, betul. Jadi jawapan abang tadi, kalau nak keluar juga, jangan lalu depan jemaah, nak keluar pintu situ kan. Memang kita nak lalu tak boleh. Nak keluar ke belakang. Bila ke belakang boleh. Cuma bila kita dah batal, ini kita dah batal lah nak keluar. Kita boleh bercakap. Saya nak keluar ni, cakap pada makmum. Makmum diam lah tukang sembahyang. Saya nak keluar. Jadi beri laluan. Jadi orang akan buat macam tu. Yang sebelah kiri, sebelah kanan pula buat macam tu. Bagi laluan. Jangan rompohnya kawan tu tak tahu saya nak keluar. Kita boleh cakap. Makmum yang tak boleh cakap. Jangan kata saya nak keluar cakap. Keluarlah. Makmum cakap keluar. Mana boleh. Datang sembahyang. Tengah sembahyang tak boleh cakap. Jadi keluar ke belakang. Jadi beri laluan. Imam pun sama. Imam kalau dia batal, kalau ikut kitab dulu-dulu lah, kitab turut ataupun kitab kuning. Bila imam batal, imam bukan hidung. Dia bukan hidung, dia keluar. Itu kita dulu-dulu lah. Betul lah, nak ikut boleh. Tapi yang sekarang ni, dah zaman yang sekarang ni, contemporary, kita buat dah macam tu. Jadi imam yang batal tu, dia boleh bercakap. Allah, imam dia batal. Saya dah batal. Makmum tengah sembahyang lah. Makmum tengah pegang tangan. Saya dah batal. Dengan ini, yang belakang dia lah kena. Siapa? Haji. Haji apa nama? Haji Ali. Haji Ali imam. Buka mic, letak baju Ali. Haji Ali diam lah dan kata, terima kasih. Jangan Haji Ali bercakap. Tengah sembahyang. Diam dia. Terus imam. Dia langkah ke depan. Terus imam. Supaya penggantian tu lancar. Kalau keluar tu, belakang siapa nak pergi? Kamu pergi, aku tak nak. Masing-masing kita tak tahu. Imam keluar, tak ada cakap apa-apa pun. Kemana imam hilang pula? Sekarang ni, imam batal sebut. Allah, saya dah batal. Dengan ini, terus ganti siap-siap. Ambil mic, letak. Haji Ali di imam. Kalau Haji Ali lah, letak. Dia terpaksa terima, duduk ke depan. Terbaik. Kalau tidak, kelang kabut lah. Dia dalam sembahyang jemaah ni, kalau lambat penggantian, dipanggil urutan dulu, lambat, maka sembahyang jemaah boleh batal. Sembahyang jemaah boleh batal, terbatal. Jadi kena segera, batal ganti. Jadi kena cepat. Kalau masing-masing tunggu je, sehingga ada ulama kita, tempoh mana? Tempoh sembahyang 2 rakaat. Lama tu, 2 rakaat. Tak kena ganti, batal. Jadi apa jadi? Seolah-olah makmum-makmum semua sembahyang seorang-seorang. Jadi rugilah. Kita boleh berjamaah sembahyang seorang-seorang. Dipanggil istilah dia mualat. Mualat tu maknanya urutan tu, jangan terputus lama sangat. Sama juga kalau kita sembahyang jamak kasar kan, jamak takdim. Dah habis sembahyang yang pertama tu, bagi cepat. Jangan berzikir, lepas tahlil pula lepas tu, kalau lambat, maka putus kita nak jamak tu dah tak boleh. Kena cepat, kena segera. Hubungan mualat tu, urutan tu kena cepat. Pergantian. Ya. Bagus. Bila kita masuk masjid, di antara sunnah, bila Nabi masuk masjid, Nabi akan mendirikan 2 rakaat solat tahiyatul masjid. Jadi kita pun sama jugalah. Ada pengajian majlis ilmu, kalau boleh jangan sembahyang dalam ni, sembahyang kat luar. Di antara adab sembahyang kat luar, baru masuk. Ini beria sembahyang depan untuk guru. Sembahyang depan sunat. Ganggu lah. Sembahyang kat luar. Dah tu baru masuk. Di antara sunnah yang tak boleh tinggal. Sebab sunnah ni, sembahyang tahiyatul masjid tu, dia adalah sunnah. Iaitu dipanggil mu'akkad. Sunat mu'akkad. Termasuklah hari Jumaat. Kalau kita datang, imam khatib sedang baca khutbah. Jadi sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid. Dituntut. Boleh. Boleh. Sebab berlaku zaman Nabi, ketika Nabi berkhutbah. Nabi berkhutbah, bukan baca khutbah. Kita ni baca khutbah. Nabi berkhutbah. Jadi Saidina Omar masuk dalam masjid. Dia terus duduk depan Nabi. Nabi tengah khutbah. Lalu Nabi tegur dalam khutbah dia, "Wahai Omar, sila bangun sembahyang 2 rakaat." Sebab Saidina Omar terus masuk, terus duduk. Itu pengajaran dia. Jadi kita pun macam itulah. Ada penjelat ilmu, sembahyang kat luar.
Dan sembahyang secepat yang boleh, segera, jangan bekerja baca surah panjang-panjang. Nak ambil sunnah tu je, sebab majlis ilmu sedang berjalan. Majlis ilmu memang penting, dua-dua penting. Sunat sembahyang tu ringkas-ringkas kan, cepat-cepat. Dah mungkin masuklah. Boleh? Jadi kalau terus duduk boleh tak? Boleh, tapi rugilah. Tak ikut sunnah. Di antara adab masuk dalam sembahyang adalah solat tahiyatul masjid dulu. Nak tanya atau pernah kita solat kita tapi kita tentang kita okey. Kita solat juga adakah okey. Dalam kenderaan dalam kapal terbang kan. Bila kita sembahyang dalam fiqh mazhab Syafi'i, kiblat tu tidak menjadi syarat bila kita sembahyang di dalam kenderaan yang bergerak. Memadai ya bila kalau kita nak mula-mula sembahyang tu mana kiblat kata di situ kan. Sekali ya Allahu akbar. Itu kapal terbang pusing tak apa, ikutlah kapal terbang. Sama juga duduk dalam sampan. Sampan kan bergerak mula-mula terbaiknya mana kiblat kat situ. Allahu akbar. Bila sampan tu pusing. Jangan sampan tu pusing, kita pusing juga. Kononnya nak hadap kiblat. Sampan pusing ni kita pusing macam tu. Tak. Bila sampan tu pusing ikutlah mana sampan tu bergerak. Sebab duduk di dalam kenderaan yang bergerak. Dalam bas. Itu ya. Boleh sembahyang. Dalam kapal terbang, dalam bas, dalam kereta api, boleh sembahyang. Sebab kita ini satu lagi masalah. Bila kita ada uzur-uzur ni, dah tak sembahyang. Kita niat, nantilah aku qada. Tak boleh tuan-tuan. Dalam sembahyang ni, bila masuk waktu, wajib sembahyang. Habis itu tak ada wuduk dalam hadas. Sembahyang dalam keadaan tak ada hadas. Dalam hadas besar. Sebab sembahyang ni tak boleh tinggal. Tak boleh kita kata, nantilah kita duduk hospital, kaki gantung, accident. Kenapa tak sembahyang? Aku ni accident ni, nantilah aku sihat tu, aku qada. Tak boleh. Dalam hukum fiqh, qada ni dua sebab Apa dia? Tertidur, satu lagi terlupa. Dua tu Dalam hukum fiqh kita qada sembahyang dua sebabnya, tertidur, terlupa. Letih sangat balik pada Kuala Lumpur pukul 3 pagi baru tidur. Sudah pukul 10 pagi. Allah, subuh dah lepas. Qada lah. Qada ni buat sesuatu bukan dalam waktu dia. Ataupun sibuk sangat bekerja, lupa sembahyang asar. Allah, dah nak maghrib dah, lupa sembahyang. Qada lah. Lain-lain sebab tak ada. Jangan sebab kadang-kadang ada orang tengah kenduri pula anak sulung, ramai orang datang. Waktu zuhur dah masuk. Orang kata tak sembahyang. Nantilah kamu sembahyang. Miss pula ni. Sampul surat. Sampul salam. Miss. Tak boleh. Nanti aku qada, tak boleh. Sembahyang. Gila-gila lah. Kalau sama isteri, gila lah. Jangan tak sembahyang. Sembahyang tetap. Dan sembahyang tidak ada uzur dia. Kalau puasa, dia ada bayar fidyah. Betul? Tak boleh puasa kan, kita uzur. Bayarlah fidyah berapa kali kita tinggal sembahyang. Kita tinggal puasa, nantilah. Ataupun anak kita tolong puasa dengan bagi pihak ayah. Boleh? Boleh. Itu syariat yang lain. Zakat, contoh zakat. Tak mampu duit nak bayar. Orang lain boleh terbayar. Anak dia tolong bayarkan zakat. Bapa dia tak ada duit. Boleh. Lagi apa? Haji. Tak mampu pergi haji. Anak dia ke ataupun upah orang lain dipanggil badal haji. Boleh. Haji, puasa, lagi apa lagi? Zakat. Boleh orang lain tolong buat. Ini syariat Allah. Tapi solat tak boleh. Solat dalam keadaan apa pun wajib solat. Orang dalam perang pun sembahyang. Solat khauf dipanggil solat khauf. Kita tengok dalam video dalam YouTube ada tunjuk cara solat khauf. Askar dengan pakaian tentera dengan senapang. Semuanya jemaah dua saf. Bila imam terrokok, maknanya saf pertama ikut rokok, saf kedua standby. Tengah sembahyang standby. Naik dekat kedua, bila imam tu rokok dekat kedua pula, yang saf pertama standby pula. Dia bergilir, standby. Saf yang kedua pula rokok ikut. Begitu. Dalam perang pun sembahyang, ini kita mau kenduri. Tak sembahyang lah. Janganlah. Jadi kita dah faham, sembahyang dalam keadaan apa pun sembahyang. Sebab itu dalam syariat Islam, dia ada dua jenis sembahyang yang kembar yang tak boleh dipisah. Pertama dipanggil solat hormat waktu. Ataupun istilah Arabnya dipanggil solat mura'atun. Mura'ah. Kemudian bila kita solat hormat waktu, apa maksud solat hormat waktu? Solat yang tidak cukup syarat. Tak ada wuduk. Lagi apa lagi?
baju kotor dalam hadap besar kan. Sembahyang wajib tak? Wajib sembahyang. Dan sembahyang tu tidak sah. Sembahyang hormat waktu. Kita pernah dengar kan hormat waktu. Hormat waktu sembahyang tak cukup syarat. Kalau cukup syarat, itulah sembahyangnya. Tak payahlah ulang. Kemudian bila tak cukup syarat, dipanggil solat hormat waktu, maka dia kena buat pula yang kedua, solat ulangan. Iaitu solat muadah ni ulang balik. Bila kita dah sihat, contoh duduk hospital seminggu kan, seminggu lah kita sembahyang hormat waktu kan, sebab tak ada orang nak ambil wuduk, tak ada orang nak ambil, nurse sibuk. Kalau ada anak tolong ambil kan, tak apalah, wuduk syarat sah, kena ada wuduk. Kiblat pun sama juga, sebab dalam bangunan kan, boleh, mana kiblat, situ, harap Allah. Sembahyang baring uzur, boleh baring, boleh duduk, tak apa. Maknanya itu sembahyang hormat waktu. Dan bila kita dah sihat, lepas seminggu kita balik rumah, ulang balik. Dia bukan qada. Ada orang kata qada. Qada ni kalau kita tak buat langsung. Tadi buat, cuma tak cukup syarat. Ulang balik. Itu Tabarji pun syorkan. Solat hormat waktu dengan solat ulangan ni dua solat yang tidak boleh dipisahkan kembar. Kalau tak cukup syarat. Niat tak ada apa, sembahyang macam biasa. Kita duduk hospital terlantar kan. Kita dah ada besar. Tak ada siapa nak tolak, nak mandikan kita, ambil wuduk. Sembahyang usolli fardhu zuhri, baring arba'a rakaatin. Dalam hadap besar pun Allah Akbar, sembahyang baring. Sembahyang itu tidak sah, tapi dipanggil sembahyang hormat waktu. Bila dia dah sihat, lepas seminggu dia dah segar dah, balik keluar daripada hospital, dah discharge, kena ingat berapa kali aku sembahyang tak cukup syarat tadi, ulang balik. Ulang bila-bila masa boleh. Tak semestinya kena waktu zuhur, tak, waktu malam boleh, pagi boleh, siang boleh. Ulang ni dia tak ada masa tertentu. Bila-bila masa boleh ulang. Boleh? Itu kena tahulah. Sebab ramai orang tak sembahyang sekarang ni. Pergi hospital, kita tengok dekat hospital tu, ya Allah, semua tak sembahyang. Alasan dia sakit bukan halangan. Boleh sembahyang, tak ada wuduk. Tak ada wuduk bukan halangan, tak ada wuduk, tak ada siapa ambil sembahyanglah, tak ada wuduk. Sembahyang tu hormat waktu. As-salatu ala waqtiha, solat dalam waktunya, jangan di luar waktu, dalam waktu. Habis tak ada wuduk, tak apa sembahyang. Itu sembahyang hormat, lepas tu balik, ulang balik. Ini tidak ada sebab boleh tinggal sembahyang. Tak ada fidyah sembahyang, tak ada. Berapa hari tak sembahyang, bayar fidyah, tak ada. Yang ada fidyah puasa, dah. Boleh? Lagi? Bila? Dia tak apa tu, mungkin ada pandangan tapi yang saya tahu di antara adab bila masuk masjid buat tahiyatul masjid, ataupun dia kata dia tak dapat tahiyatul masjid kalau dia ada qada macam itulah. Tak. Selagi adab masuk masjid, dirikan solat tahiyatul masjid. Solat sunat tahiyatul masjid ni adalah solat sunat yang bersebab. Tuan-tuan, solat sunat ni ada 3 pecahan dia. Pertama, solat sunat berwaktu. Solat sunat yang ada waktu-waktu dia. Contoh duha kan, duha ada waktu. Sebelum zuhur, ada kata sebelum matahari berada atas kepala. Ada ke orang buat solat duha tengah malam ada? Mana ada, bukan waktu dia. Duha tengah malam tak ada, di siang. Waktu siang sebelum zuhur. Lepas subuh, sebelum zuhur. Lagi solat apa lagi yang berwaktu? Ba'diyah, qabliyah. Tu waktu dia. Ba'diyah maknanya selepas solat fardu. Qabliyah sebelum sembahyang fardu. Itu masuk waktu dia. Itu yang pertama, solat sunat berwaktu. Yang kedua, sebab ada 3 jenis. Yang kedua, solat sunat bersebab. Contoh, solat jenazah kan. Kenapa sembahyang? Walaupun lepas asar, ada kematian, sembahyang solat jenazah. Kenapa kamu sembahyang tahiyatul masjid? Sebab masuk masjid. Tak kira lah bila-bila masuk masjid, sembahyang tahiyatul masjid. Kenapa kamu sembahyang istisqa? Istisqa ni apa? Solat minta hujan. Kerana kita nak minta hujan supaya kemarau kan. Itu solat sebab. Solat sunat yang bersebab-sebab. Apa lagi yang solat sebab? Solat gerhana matahari kan. Sebab berlakunya gerhana matahari, kita sembahyang lah. Tak kira lah bila waktu pun, siang ke, malam ke. Walaupun Nabi kata,
Tidak ada solat sunat selepas subuh dan selepas asar. Betul? Yang itu dikhususkan solat sunat yang ketiga. Solat sunat yang ketiga. Satu, solat bersebab. Yang kedua, solat yang pertama, solat berwaktu. Solat sunat berwaktu. Yang kedua, solat sunat bersebab. Dan yang ketiga, solat sunat tanpa waktu, tanpa sebab. Yang ketiga ni tak boleh lepas subuh, tak boleh lepas asar. Apa dia? Solat sunat hajat. Hajat bukan solat sebab. Ada orang kata, sebab dia. Bukan. Itu kelebihan dia. Solat sunat hajat. Solat sunat taubat. Taubat lepas subuh tak boleh, lepas asar tak boleh. Lain-lain waktu boleh. Solat sunat istikharah. Istikharah ni kita nak buat pilihan kan. Tak boleh lepas subuh, tak boleh lepas asar. Solat sunat mutlak. Apa makna solat sunat mutlak? Saja-saja nak solat. Itu solat mutlak, saja-saja. Dan boleh beberapa rakaat pun boleh. Lepas subuh tak boleh, lepas asar tak boleh. Itulah 3 jenis. Yang boleh qada, solat sunat ni boleh qada. Yang jenis yang pertama boleh diqada. Solat sunat yang berwaktu. Duha, boleh kita banyak tinggal, qada lah. Dan orang yang qada solat duha ni, solat sunat duha, dapat pahala. Dan dapat kelebihan dia. Apakah kelebihan orang solat duha ni? Pertama, Nabi jamin orang yang tak tinggal solat duha, umur dia panjang. Di antara orang, kalau kita nak tengok umur panjang, dia ada buat solat sunat duha. Ini Nabi sebut kelebihan. Dan orang yang solat duha pula, yang tak tinggal ni, dimurahkan rezeki dia. Rezeki dia tak putus-putus, ada rezeki. Ini jaminan Allah. Dan orang yang tak tinggal solat duha ni, dia tidak terkena penyakit yang kronik, tak ada. Kalau meninggal pun meninggal biasa-biasa. Tak ada meninggal jatuh gunung, meninggal aksiden, makan ikan jos ke apa ke, tak ada. Tak ada mati yang dahsyat-dahsyat lah. Ini jaminan janji Allah dan Rasul. Itu kelebihan. Jadi kita banyak tinggal, masa muda-muda, nak tinggal solat duha, tak ada siapa nak ingatkan kita kan. Qada. Boleh tapi fardu kena qada lah. Dengan buat qada sunat, fardu pula tak qada. Fardu kena qada juga. Tak ada ulama kata nak buat sunat kena qada yang fardu dulu. Itu pandangan ulama lah. Ada ulama kata boleh buat dua-dua. Qada pun buat, sunat pun buat. Boleh juga. Pandangan ulama ni ada berbagai-bagai khilaf. Itu nama khilaf. Khilaf ni satu kebaikan bagi umat. Nabi sebut 3 ayat hadis. Ikhtilafu ummati rahmah. Apa ikhtilafu ni apa? Berbeza pendapat di kalangan umatku, umatku rahmah. Rahmah ni satu kebaikan. Kalau ada 2-3 pendapat, kita boleh pilih yang mana kita nak ikut. Boleh? Ada 3 pendapat kan? Pendapat pertama boleh, kedua boleh, ketiga boleh. Cuma ulama menyebut kalau ada 3 pendapat, terbaiknya ikut yang jumhur, ikut yang ramai lah. Habis tu kalau tak nak ikut yang ramai, nak ikut yang sikit, boleh tak? Boleh. Sebab dia pendapat ulama. Pendapat ulama takkan silap. Ulama kalau dia berijtihad, silap, dia dapat 1 pahala. Kalau betul ijtihad, dia dapat 2 pahala. Faham? Jadi kita nak ikut khilaf ni, boleh pilih mana-mana pilihan nak ikut. Betul? Kita guna talian handphone, banyak line kan? Boleh pilih. Ada suka Digi, ada suka Celcom, ada pilihan. Kalau satu je, jumut lah, satu itu je. Tak ada pilihan lain. Jadi ulama' banyak khilaf, boleh ikut. Cuma ulama' tersebut nak khilaf yang banyak ni, kita ambil jumhur ulama'. Yang mana ulama' ramai ikut, yang itulah kita ikut. Kita ni orang jahil, kita orang awam, orang jahil. Boleh Lagi? Boleh Sekadar tazkirah je ni, peringatan bersama lah. Jadi dalam sembahyang itulah ingat maknanya salam, kalau boleh tunggu imam selesai kedua-dua salam. Assalamualaikum warahmatullahi, makmum diam. Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu barulah kita salam. Jangan ikut mazhab lain lah. Mazhab lain Assalamualaikum warahmatullahi. Tak ikut Syafi'i, itu je. Boleh? Dan kuatkan amin tu. Boleh? Amin dikuatkan. Kuat. Dan sebutan amin pula ada kaedah dia. Nak baca amin tu tak boleh. Tu tak boleh melebihi 3 harakat. Paling panjang 2. 2 atau 1. Jadi baca amin ni ada 2 versi. Satu, amin. Min tu 4 atau 5 atau 6. Min tu. Itu boleh. Tapi jangan dengar. Jangan dengar. Amin. Boleh. Tu 1. Boleh. Tapi jarang membuat. Tapi boleh. Yang kedua, dia 2 harakat. Amin. Betul. Yang tak betulnya, kita dengar kat sini, mana-mana tempat lah. Hanya lebih-lebih pun. Hanya lebih daripada 3.
aminnya pendek. Ini makruh. Kita nak baca amin tu, panduan dia, kita sebut surah Yasin. Kita sebut macam mana? Yasin. Ya tu 2 harakat ya. Yasin, Yasin. Yasin banyak. Itulah panduannya. Amin. Betul. Orang tak baca Yasin. Ada ya lebih-lebih. Tak ada. Ya 2 je. Boleh? Dia kuatkan. Amin tu kuat. Amin. Dia diguruni oleh musuh-musuh Islam, dapat pahala sunnah. Boleh? Saya rasa sekadar tu dulu. Boleh buka kan, pukul 10 habis. 9. Yang baik daripada Allah, yang lemah tu saya sendiri. Saya mohon ampun, saya hanya berkongsi saja ni, tuan-tuan ni. Jadi sampai di sini dulu. Pertama kali masuk masjid tuan-tuan ni. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ansur Islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Ya Allah, berikanlah kemenangan kepada umat Islam dan pejuang-pejuang Islam di Palestin. Allahumma ansur Islam wal muslimin wal mujahidin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Ya Allah, berikanlah kemenangan kepada umat Islam dan pejuang-pejuang Islam di seluruh dunia. Wa wahid sufufahum, kau satukanlah saf-saf mereka. Wa jama' kalimatahum, kau tetapkanlah pendirian dan pandangan mereka. Wa afribris sabra ala qulubihim, berikanlah kesabaran di dalam hati-hati mereka. Wansurhum ala a'daika wa a'daihim, berikanlah kemenangan kepada mereka dalam jihad mereka menentang musuhmu dan musuh-musuh mereka. Wa haqqiqin nasra wal fawza lahum fi jihadihim li i'la'i kalimatikal ulia, berikanlah kemenangan kepada mereka dalam jihad mereka untuk menegakkan kalimahmu. Waj'alna minhum, waj'alna minhum, waj'alna minhum, jadilah kami sebahagian daripada mereka. Allahumma alaika bil yahudi wan nasara wa man wallahum. Allahumma alaika bil yahudi wan nasara wa man wallahum. Allahumma alaika bil yahudi wan nasara wa man wallahum. Ya Allah, kau hancurkanlah Yahudi dan Nasrani dan kuncu-kuncunya. Berikanlah kemenangan kepada umat Islam di Palestin, ya Allah. Engkau ampunkanlah dosa mereka semua, ya Allah, dan ampun juga dosa kami, ya Allah. Kami hanya mampu berdoa kepadamu, ya Allah. Kau kurniakanlah pahala syuhada yang sebanyak-banyaknya kepada mereka, ya Allah. Dan kau masukkanlah mereka ke dalam syurga dengan tanpa hisab, dan terus memasuki syurga-Mu, ya Allah. Kabulkanlah doa kami sekalian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah.